Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua, Allahumma haqqiqna bihaqiqatil ikhlas fi kulli niyatin wa qawlin wa fi'lin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya ya Allah, dalam setiap niat kami, dalam setiap ucapan kami dan dalam setiap perbuatan kami, hanya semata-mata kerana Engkau jua ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyambung perbicaraan ya, dalam program pagi, dalam slot ataupun dalam siaran langsung. Ya, bicara pagi muhasabah diri. Ya, sebagaimana saya sebutkan ya, pagi kemarin ya, kita ada membaca satu kata-kata hikmah, ya, kata-kata hikmah daripada ya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana Syekh menyebutkan min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Ya, cantik dia punya kata-kata. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Masya-Allah. Ya, daripada sinilah ya, para asatizah, para ulama terinspirasi ya, apabila mereka menukilkan kata-kata kalam-kalam, maka perkataan itu disampaikan dalam bentuk yang mudah difahami dan ia menarik perhatian. Ya, macam kita kata berkat selawat Malaysia selamat, contoh. Ya, jadi kata-kata seumpama itu sebenarnya ulama-ulama kita dahulu mereka dah buat. Ya, sebenarnya kita ni berpandukan kepada apa yang telah dibuat oleh para ulama, para leluhur, para sedulur kita. Subhanallah. Macam malam tadi saya masukkan dalam Facebook saya, dalam status Facebook saya kata apa? Ya, biarlah tidak mewah asalkan barakah. Ya, itu antara lain yang saya masukkan dalam Facebook, dalam saya postkan dalam Facebook. Ya, tuan-tuan dan perempuan boleh baca. Ya, itulah apa dia? Biarlah tidak mewah asalkan barakah. Ya, biarlah ya tidak mewah asalkan barakah. Banyaklah ya, santai tapi sampai, ya, biasa tapi terasa, pendek tapi molek, ringkas tapi pedas. Begitulah seolah-olahnya benarnya kita meniru apa yang telah ya, dibuat oleh para ya, leluhur sedulur kita, orang-orang terdahulu yang mendahului kita. Kemarin saya dah kongsikan ya, dalam kata hikmah ini mengatakan bahawa setengah daripada alamat, setengah daripada tanda-tanda orang yang bersandar dan berpegang kepada amal, apa dia? Iaitulah kurang harapnya kepada Allah di ketika mana dia terjatuh, di ketika mana dia melakukan dosa dan kesalahan. Kalau bahasa kita, dia jadi down, dia jadi jatuh. Kalau sebelumnya dia beribadah, ya, solatnya, zikrullahnya, Masya Allah, Tabarakallah, dengan puasa sunat Isnin Khamihnya, Ya, ini pula esok kita 13 Rejab ya. Siapa yang berhajat
nak puasa sunat ataupun sekali dengan qada, esok puasa sunat ayyamul bid, hari-hari putih. Tomorrow. Ghadan insya-Allah. Ambil peluang buka puasa untuk berpuasa ayyamul bid, hari-hari putih 13, 14 dan 15 Rajab, bermula daripada esok, hari Khamis, Jumaat dan Sabtu. Di ketika bila dia buat ibadah, dia rasa seronok. Dia rasa macam, aku ni macam ahli syurga pula dah. Aku ni seolah dah macam calon syurga seolahnya. Tetapi, bila Allah uji hamba Allah yang taat ini, tapi dalam keadaan dia tidak betul-betul menyandarkan ibadahnya hanya kepada Allah, tak bergantung pada Allah, ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu kesalahan, buat dosa dan sebagainya, ketika itu jatuh harapannya kepada Allah tu jadi kurang. Sehingga dia kata, tak ada apalah aku ni, habislah, semayang habislah pahala sebagainya. Jadi seolah-olahnya dia tadi tu bergantung kepada amalnya. Seolah-olah amal dia lah amal ibadah dah yang boleh menjamin dia masuk syurga. Di ketika mana dia terjatuh dalam maksiat, harapan dengan Allah, nampak gaya payah pula aku nak masuk syurga ni sebab aku dah buat maksiat, pula dah. Jadi nampak di situ, dia tadi tu bersandar kepada amal. Amal kena buat. Sebagaimana saya sebutkan semalam kan, tariquna, kata Rabi'atul Adawi, tariquna, perjalanan kami ialah tarku mulahadhatil amal, meninggalkan memandang pada amal. Jangan tilik, jangan pandang pada amal, tapi wala tarkul amal, bukannya kita meninggalkan amal. Amal kena buat. Kena belajar, kena solat, kena berzikir, kena puasa dan sebagainya, kena buat. Tapi jangan pandang pada amal. Serahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Malah saya sebut zahir syariat menyuruh kita berusaha dan beramal. Sedangkan hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal. Amal kena buat. Syariat, zahir syariat dia perintahkan kita buat taat, buat ibadat. Tapi hakikat syariat melarang kita daripada berpegang, bersandar kepada amal. Tetapi sebaliknya, naklah kita bersandar kepada kurniaan Allah, anugerah Allah dan kasih sayang Allah. Yang aku boleh buat ibadah sikit sebanyak ni, semata-mata dengan kasih sayang Allah lah ni. Yang aku boleh bangun malam, bertahajud, boleh berzikir, boleh nangis-nangis lagi, ya Allah nikmatnya. Pandang ini semua adalah semata-mata anugerah Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Yang kalau tidak dengan kasih sayang Allah, kalau tidak dengan rahmat Allah, nescaya kita tidak akan mampu buat apa-apa pun. Tak ada apa pun kita. Sebab itulah, selain daripada saya sebut semalam, kita memperbanyakkan bertahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang antara lain yang boleh kita silaukan dalam hati, ingatlah hati bila kita menyebut la ilaha illallah, apa dia? La fa'ila bihaqqin illallah. Tiada yang memperbuat pada hakikat yang sebenar-benar, melainkan Allah lah yang memperbuat segala-galanya. Allah. Kita tidak boleh berzikir melainkan diperzikirkan oleh Allah. Kita tidak mampu untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan diperselawatkan oleh Allah. Siapa yang menggerakkan lidah dan bibir kita untuk berbicara kalau tidak Allah? Siapa yang menggerakkan lidah dan bibir untuk kita mampu mengucapkan selawat, berzikir kalau tidak Allah? Tidak bergerak lidah kita melainkan dipergerakkan oleh Allah. Tak mampu kita bertutur melainkan dipertuturkan oleh Allah. Itulah hakikat keimanan yang sebenar-benar, bukan hanya setakat kita i'tiqad saja, tapi kita betul-betul menyerahkan jiwa dan raga-raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab itulah antara lain selain daripada kalimah sebalik pada tahlil kemarin, tahlil juga yang dikatakan kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas. Bila kita sentiasa bertahlil,
dengan berkah tahlil itu, ikhlas tu, kita nak buang segala yang selain daripada Allah, yang adanya hati kita ingat hanya pada Allah. Yang aku boleh sembahyang ni pun dengan izin Allah, yang aku boleh tu Allah semata kerana Allah. Juga la ilaha illallah dipanggil kalimatut tauhid, kalimah tauhid. Ya, hanya Allah lah satu-satunya yang bersifat dengan sekalian kesempurnaan. Hanya Allah je lah satu-satunya yang menolong kita. Tak ada siapa pun. Ya. Dengan rahmat kasih sayangnya, dengan anugerah jualah kita mampu nak beribadat. Baik. Kalimah la haula wa la quwata illa billah juga dikenali sebagai hauqalah. Kalau bismillahirrahmanirrahim kita panggil apa? Basmalah. Ya. Kalau kita kata alhamdulillah kita panggil hamdalah. Ya. Kalau Allahu akbar itu takbir. Ya, kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu ta'awudz, kita minta berlindung. Jadi ada beberapa bacaan yang dia tu ada nama khusus. Kalau la ilaha illallah itu tahlil. Adapun la haula wala quwata illa billah ini dipanggil hauqalah. Kita kan bila kita mendengar laungan azan, hayya 'alas salah. Ya, kemudian hayya 'alal falah. Kita jawab apa? 4 kali kita jawab. Ya. La haula wala quwata illa billah. Walaupun rumah kita di tepi masjid sekalipun, belum tentu kita ada kekuatan daya untuk nak melangkah kaki ke masjid kalau tidak dengan pertolongan Allah. Ya. Sebab itu bila laungan azan hayya 'alas salah, marilah kita solat. Kita kata apa? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tak ada daya. Ya, la haula, tak ada, ya, tidak ada daya untuk nak menolak maksiat, wala quwata, dan tak ada kekuatan nak buat taat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah 2 kali. Lepas tu hayya 'alal falah 2 kali pula. Di situ. Ya, maknanya ya Allah, kalau tidak, walaupun rumah kita tepi masjid, tepi surau, tepi musalla, ya, kalau melangkah pun tak sampai 2 minit, 1 minit. Tapi kalau tak ada petunjuk Allah, tak ada anugerah Allah, tidak ada pertolongan Allah, kaki kita tak akan mampu nak berlangkah ke rumah Allah untuk solat berjamaah. Tetapi seseorang yang Allah Ta'ala bagi hidayah dan taufik, walaupun rumahnya 1 kilometer daripada masjid pun, dia datang sampai. Walaupun dengan berbasikal, walaupun dengan motor dan sebab apa? Dia mendapat anugerah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ya, kita sebutlah, selain daripada kita banyak sebut tahlil la ilaha illallah, kita banyakkan juga menyebut la haula wala quwata illa billah. Ya. Tidak ada daya untuk kita mengelak diri daripada kesalahan, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah dan kurnia rahmat Allah semata-mata. Disebut dalam Sahih Bukhari, ya, Rasulullah pernah menyatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Qais. Ya, disebut dalam Sahih Bukhari, ya Abdullah bin Qais. Rasulullah panggil, wahai Abdullah bin Qais, kul, kamu sebutlah. Kamu baca, kamu sebut. Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Qais, kul, katakanlah wahai Abdullah, apa dia? La haula wala quwata illa billah. Ya. Rasulullah ajar kepada Abdullah bin Qais, katakanlah wahai Abdullah bin Qais, kata apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, kenapa? Fa innaha, kerana sesungguhnya hauqalah ni, la haula wala quwata illa billah ini, hauqalah ini, kata Rasulullah, kanzun min kunuzil jannah. Dianya adalah merupakan perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Subhanallah. Jadi kalau kita, ayahanda bonda, adinda kekandaku yang kukasihi sekalian, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang semua,
Kalau tidak ada apa yang kita nak zikirkan selain pada zikir tahlil la ilaha illallah, kita zikirkan ya dengan menyebut la haula wala quwata illa billah. Ya. Ni ada tasbih digital ni, la haula wala quwata, sambil bawa kita la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Bila kita sering membanyakkan bacalah, membawa kita hati kita kerdil. Tak ada apanya aku ni, tidak ada apanya diri ini wahai Tuhan. Hanya mengharapkan semata-mata pertolongan daripada Engkau. Minta pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Qais, yang juga kepada kita semua kita boleh mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Ya, kerana itu adalah perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga satu. Yang kedua dalam Musnad Ahmad. Dalam Musnad Ahmad pula menyatakan, apa kata Rasulullah SAW? Akthiru min qawli la hawla wa la quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Ya, hadis ini ada dalam kitab Musnad Ahmad. Apa kata Rasulullah SAW? Akthiru, naklah kamu semua memperbanyakkan menyebut la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah suruh kita memperbanyakkan menyebut la haula wala quwata illa billah. Kerana apa? Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Kerana sesungguhnya hauqalah ini adalah perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Dengan kita menyebut la ilaha illallah dan kita selalu menyebut la haula wala quwata illa billah, insya-Allah ya, sikit sebanyak dia akan mendidik diri kita supaya kita tidak sombong. Ya, mendidik diri kita supaya penyandaran kita, pergantungan kita, harapan kita hanya pada Allah. Yang kalau aku boleh buat ibadah pun hakikatnya dengan pertolongan Allah. Yang kalau aku boleh berzikir, qiyamul lail, puasa sunat sekalipun, ada semata-mata dengan anugerah kurniaan Allah, dengan rahmat kasih sayang Allah. InsyaAllah dengan berkat kita selalu menyebut-nyebut la haula wala quwata illa billah. Dan ini dikuatkan lagi ya, di dalam surah Yunus. Ya, dalam surah Yunus, ayat 58. Ya, Allah mengajar kepada kita melalui rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ya, bergembira dengan kurniaan Allah. Bukan kita bergembira dengan apa yang kita buat semata-mata, tidak. Ya, takut kita berbangga dengan amal kita, tidak. Jangan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Ya, surah Yunus ayat 58. Qul, katakanlah ya Muhammad, bifadlillah, dengan semata-mata anugerah kurnia Allah juga, wa bi rahmati, dan dengan semata-mata dengan rahmat kasih sayang Allah juga, maka naklah mereka itu bergembira. Ya, kita semata-mata itu dengan rahmat kasih ya Allah, syukurnya ya Allah. Ramai di luar sana orang yang tak dapat hidayah, kita syukur Allah Ta'ala bagi hidayah. Ramai di sana orang tak dapat taufik, tapi Allah beri kita taufik, kekuatan. Ya. Sekarang ni dalam masalah menuntut ilmu, ya, apa jadi masalah bagi kita? Walaupun kita tak boleh hadir di masjid surau, tapi alhamdulillah dengan cara online kita masih mampu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, walaupun terpaksa melalui alam maya sekalipun, tapi tidak menjadi masalah. Pak tu kata orang, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Itu yang kita mengharapkan pada Allah. Ya Allah, tolonglah. Ya, mudah-mudahan kita ni istiqamah. Ya,
Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu doa lah yang diajar oleh guru kepada kami. Minta dengan Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami mohon sungguh-sungguh pada Engkau at-taubah, supaya kami boleh bertaubat, ya Allah. Wal inabah, dan kami mohon kepada Engkau, ya Allah, hati yang terasa untuk nak kembali kepada Engkau, ya Allah. Kerana di luar sana berapa ramai manusia yang hati tak ada rasa langsung nak kembali pada Allah. Inabah ni ialah satu perasaan kita nak kembali kepada Allah. Ini satu nikmat besar. Dan yang ketiga kita minta al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamata. Kita minta 3 perkara dalam doa ini. Ya Allah, kami mohon pada Engkau, ya Allah, supaya kami mampu nak bertaubat. Yang kedua, supaya hati kami ada kecenderungan nak balik kepada Engkau, ya Allah. Dan yang ketiga, kami mohon pada Engkau supaya kami dapat istiqamah, melakukan kebaikan. Walaupun kebaikan itu sedikit pun, tapi biar istiqamah. Amal yang sedikit istiqamah jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi tidak istiqamah. Amal yang sedikit tapi kita buat konsisten, istiqamah, berterusan, jauh lebih baik daripada amal yang kita lakukan banyak tetapi tidak berterusan, tetapi tidak istiqamah. Baik, kembali kepada ayat tadi. Katakanlah Muhammad, dengan semata-mata kurniaan anugerah Allah, dengan semata-mata rahmat kasih sayang Allah, maka hendaklah mereka itu bergembira. Bila kita boleh sembahyang, alhamdulillah, syukur pada Engkau, ya Allah, la haula wala quwata illa. Bila kita selesai habis zikrullah, selesaikan zikir kita, alhamdulillah, syukur padamu, ya Allah, la haula wala quwata. Cepat-cepat kita serah pada Allah. Bila habis kita baca rati al-atas ke, rati al-haddad ke, baca hizib nahar ke, hizib apa-apa hizib sekalipun, lepas selesai kita habis baca hizib, kita kata alhamdulillah, syukur padamu, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita cepat-cepat benteng diri kita supaya kita tidak ada rasa mulia diri, rasa hebat diri ke, rasa lebih baik pada orang ke, rasa kita rasa boleh. Hakikatnya Allah yang boleh, kita tak boleh pun. Yang hanya boleh hanya Allah saja. Kita tidak boleh apa pun, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mereka yang bersandar kepada amal itu bererti seolah-olahnya lupa pada kurniaan Allah yang memberi taufik dan hidayah kepadanya. Ini bahaya. Bila kita bersandar pada amal, bersandar pada zikir kita, bersandar berpegang kepada ibadah kita, sembahyang kita, zikir, wirid, bacaan Quran, qiyamul lail, sedekah sebagainya, maka seolah-olah dia lupa pada kurniaan Allah. Dia lupa kepada Allah yang memberi hidayah dan taufik kepada dia. Kerana tanpa hidayah taufik Allah, kita tak akan mampu buat apa-apa pun. Yang akhirnya, bila dibiarkan hati manusia ni berpegang pada amal, ibadah, bersandar pada amal, dia akan membuahkan apa? Dia akan membuahkan sifat sombong diri. Itu bahaya. Dia akan apa? Dia akan membuahkan rasa sombong diri, merasa sempurna diri, rasa lebih mulia dari orang lain dan sebagainya. Yang semua ini adalah dipanggil, minta maaf cakap, sifat-sifat keiblisan. Dia berhati-hati. Sebab itulah benda ni halus sebenarnya. Berapa banyak orang yang minta maaf, saya cakap, minta maaf cakap, kalau dia tak belajar tentang ilmu tasawuf ini, dibimbangi mereka tadi tu buat ibadah zahir cantik, tapi dalaman hati dia rasa mulia diri, rasa bangga diri, rasa lebih baik pada orang sebagainya. Itu semua tu, minta maaf cakap, ialah sifat-sifat keiblisan. Kita beramal ibadah sepatutnya membuahkan rasa kerendahan diri, rasa fakir diri. Makin kita buat ibadah rasa tak ada apa pun sebenarnya. Ya Allah, kalau tidak dengan pertolongan Allah. Tapi kalau kita buat ibadah, oleh kerana tak betul-betul berpegang kepada Allah Ta'ala, tidak menyadarkan diri pada Allah, akhirnya kita akan terjebak
ya, dengan apa yang dikata sebagai sombong diri, rasa lebih mulia daripada orang. Yang kesemua ini ialah, minta maaf cakap, sifat-sifat keiblisan, na'udzubillah. Zahir nampak bagus, tapi hakikatnya dia tidak bagus di sisi Allah. Kerana itulah iblis, ya, dia enggan sujud kepada Adam bila diperintahkan. Ini sifat inilah sifat keiblisan, sifat sombong diri. Ya. Apa kata iblis? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Masya-Allah. Kita minta jauhlah, ya. Jangan sampai ada sifat keiblisan dalam diri kita. Aku ni lebih baik. Ya, perkataan atau rasa aku lebih baik ini sebenarnya ialah pakaian iblis. Ya, ini salah satu sifat iblis. Jadi kita berhati-hati daripada terpengaruh dengan iblisma, bukan sekularisme tapi iblisma. Ya, pahaman iblisma ni perlu kita berhati-hati. Bagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-12. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia rasa bangga. Aku lebih baik daripada Adam kerana aku telah kau jadikan daripada api, sedangkan Adam kau jadikan daripada tanah. Lepas tu dia sombong. Begitu seperti Qarun, yang dirakamkan dalam surah Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini Qarunisma. Pun kita kena berhati-hati supaya kita jangan dijakiti oleh penyakit Qarunisma. Iblisma dengan Qarunisma. Qarun apa pula? Sesungguhnya aku, kata Qarun, tengok, dia lupa pada Allah Ta'ala. Dia rasa dia berjaya, dia ada harta ni semata-mata dengan usaha dia, hebat dia. Ya. Ini pahaman Qarunisma. Jaga-jaga. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku, kata Qarun, mendapat kekayaan ini ialah kerana semata-mata dengan ilmu yang aku miliki. Masya Allah. Ini dipanggil pahaman Qarunisma dan pahaman iblisma dulu ni kita kena jauhkan. Ya, berasa bangga dengan dia, rasa mulia. Bahawa aku ni keturunan hebat. Kalau disebab pada keturunan aku ni sebagainya. Begitu juga, ya, berasa kita ni ada ilmu. Bijak kita. Yang aku ni boleh buat dan sebagainya. Jadi itulah, ya, sedikit perkongsian pada pagi ini. Ada sedikit lagi saya tidak mahu meneruskan. Cukup untuk sebagai renungan, ya, untuk pagi ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada hari pagi Jumaat. Ya, pagi Jumaat, sebab esok hari Khamis kita ada bicara, kita ada jalsah Khamis, ya, pukul 11.30 pagi insya-Allah. Ya, insya-Allah kita akan jumpa, ialah kita bicara tentang masalah khusyuk solat. Ini pun salah satu perkara yang penting dalam kehidupan kita orang beriman. Ya, insya-Allah pagi esok, ya, di hari yang lain tapi waktu yang sama lepas dengan hari Khamis esok, insya-Allah kita bertemu dalam live jalsah Khamis, bicara, ya, iaitulah jalsah Khamis berkenaan dengan khusyuk, ya, rahsia khusyuk solat, siri yang ketiga insya-Allah. Mudah-mudahan saya doakan kepada semua yang mendengar, yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, kita dikurniakan oleh Allah, ya, keikhlasan yang sebenar-benarnya, pergantungan hati yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah, penyandaran yang sebenarnya sepenuhnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wallahu alam. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Saya harap kali ini saya buat secara melintang, ya. Biasa saya, ya, buat rakaman secara menegak. Hari ini saya buat cuba dengan cara melintang. Harapan saya supaya suara saya jelas, gambar cantik, okey. Mudah-mudahan insya-Allah kita ceria-ceria selalu, insya-Allah. Ya. Biarlah kita tidak mewah tapi barakah insya-Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.